Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya ialah Muhammad Azrul bin Muhammad, bernomor metrik D20201094269. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan refleksi wawancara bersama dengan dua orang guru, yang saya rasakan kedua-dua orang guru ini mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam profesion keguruan. Cikgu yang pertama iaitu Cikgu Selamat bin Yusuf, yang merupakan bekas guru sains dan sekarang menjawat jawatan sebagai seorang pengetua di SMK Kunak Jaya Kunak, Sabah. Dan cikgu kedua adalah Cikgu Haja Nuridah binti Saidin, yang merupakan seorang guru geografi di Sekolah Menengah Kebangsaan Muazzam Shah Pahang. Kedua-dua guru ini telah berkhidmat sebagai seorang guru hampir 30 tahun. Berdasarkan perkongsian pengetahuan dan pengalaman kedua-dua guru ini, terdapat banyak input yang bermanfaat yang dapat saya gunakan, yang dapat saya aplikasikan dalam kerjaya saya agar menjadi insan guru profesional. Antara perkongsian yang dapat saya nyatakan adalah, untuk menjadi sebagai seorang guru perlu ada minat. Dalam arti kata yang lebih mudah adalah, seorang guru perlu ada jiwa sebagai seorang guru yang cemerlang, dan minat ini perlu sentiasa disemai dan dipupuk dalam diri agar tidak mudah luntur. Dan yang kedua pula adalah, untuk menjadi insan guru profesional, seorang guru perlu mempunyai kepribadian seperti tidak suka menolak kerja. Sebagai seorang guru yang baru berkhidmat dalam sebuah sekolah, perlu sentiasa menambah ilmu pengetahuan dengan cara merujuk kepada guru-guru lama atau pihak pentadbir sekiranya tidak mengetahui sebuah prosedur kerja. Okey, dan yang seterusnya adalah sikap atau kepribadian yang seharusnya tidak ada dalam diri setiap seorang guru adalah sikap pilih kasih. Seorang guru perlu melayan atau mendidik anak-anak murid sama rata tanpa mengira latar belakang atau prestasi dalam akademik. Dan yang kedua pula adalah, seorang guru perlu menjauhi sikap malas. Sikap buruk ini perlu dibuang sejauh-jauhnya dalam diri sebagai seorang guru. Misalnya seperti suka bertangguh atau tidak menepati masa. Dan terdapat beberapa nasihat atau cadangan daripada kedua-dua guru ini kepada kami yang bakal bergelar sebagai seorang guru. Yang pertama adalah, sebagai seorang guru perlu ada iltizam. Perlu ada iltizam dalam diri. Dan yang kedua, sentiasa bersemangat dan sentiasa menambah ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah mempunyai motivasi yang tinggi. Dan yang keempat adalah, perlu ada wawasan ataupun matlamat sebagai seorang guru yang bukan sahaja menjadi pendidik, tapi menjadi ibu bapa kepada anak-anak murid, menjadi kawan dan sahabat kepada anak-anak murid. Dan yang seterusnya adalah sentiasa fleksibel dan mampu bekerja dalam kumpulan. Selain itu, seorang guru ini juga perlu sabar dan sentiasa tabah dan bersedia menghadapi landscape atau persekitaran dalam bidang pendidikan yang sentiasa berubah. Saya rasa itu sahaja yang dapat saya berikan berkaitan dengan refleksi wawancara bersama dengan kedua-dua orang guru tersebut. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Mazlina binti Marjun Idris Masjur, memegang nomor metrik di 20201094277. Akan memberikan sedikit refleksi berdasarkan sesi wawancara bersama dengan dua orang guru profesional dalam bidang geografi, iaitu Cikgu Nuridah dan Cikgu Selamat dalam bidang sains. Saya dapat simpulkan bahawa untuk menjadi seorang guru profesional bukanlah satu perkara yang mudah. Pelbagai cabaran yang dilalui oleh kedua-dua orang cikgu ini sehinggakan mereka berjaya menghasilkan anak didik yang cemerlang dalam pelbagai bidang. Pekerjaan guru bukanlah satu pekerjaan yang mudah, tapi apabila minat itu sudah wujud, pastinya ia akan menjadi seronok kerana kita dapat membantu orang ramai. Seperti yang Cikgu Selamat katakan, kalau nak tuai pahala yang banyak, maka jadilah seorang guru. Sememangnya, untuk menjadi seorang pendidik ini perlulah mempunyai minat yang mendalam. Tambahan pula, dengan wujudnya sokongan daripada sekeliling seperti ibu bapa dan keluarga, akan menjadi pembakar semangat untuk terus berusaha bagi merealisasikan impian menjadi seorang pendidik. Cikgu Selamat dan Cikgu Nuridah bukannya datang daripada keluarga yang senang.
Namun, minat dan usaha mereka yang begitu kuat telah menjadikan mereka seorang guru yang cemerlang dalam bidang masing-masing. Tambahan pula, dalam mendidik anak-anak ini, seorang guru perlulah mempunyai kesabaran yang tinggi. Ketika proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, guru jangan memberi jawapan kepada murid dan biarkan murid mengambil masa untuk berfikir. Seperti yang dikatakan oleh Cikgu Norida, kita sentiasa beri peluang kepada murid untuk berfikir dan memberi pendapat. Kita kena sabar. Kalau kita tak sabar, kita akan lompat dan bagi jawapan. Ini akan menyebabkan budak ini stop untuk berfikir. Perkara ini akan menyebabkan murid itu malas untuk membuat kerja. Seorang guru profesional mempunyai gaya yang tersendiri dan unik, berkarisma, proaktif dan inovatif serta menggalakkan cetusan idea di samping melakukan pembaharuan di dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru harus membentuk gaya yang tersendiri dan bersesuaian dengan etika seorang guru agar dapat dicontohi dan diterima oleh murid. Melalui sesi wawancara tersebut, perkara ini sangat ditekankan oleh Cikgu Selamat dan Cikgu Norida. Hal ini demikian kerana guru merupakan role model kepada murid-murid. Kepribadian dan sahsia yang ditunjukkan oleh guru perlulah baik supaya menjadi ikutan kepada murid-murid. Saya sangat terharu. Walaupun Cikgu Selamat ini adalah warga pentadbir, namun beliau sentiasa konsisten untuk datang awal ke sekolah, bahkan menjemput murid-murid di pintu masuk sekolah. Oleh itu, guru yang profesional bekerja di bidang pendidikan ini didorong oleh misi dan visi dalam membantu murid belajar dan berkembang. Guru bergerak bersama warga sekolah dan komuniti bagi merealisasikan misi tersebut dengan tekun dan gigih seperti yang digariskan dalam Kod Etika Keguruan. Dapat saya simpulkan bahawa untuk menjadi seorang guru profesional perlulah sentiasa menimba ilmu pengetahuan yang baru. Contohnya macam subjek geografi, perlulah menelaah mana-mana rujukan dan jangan malu dan segan untuk bertanya kepada guru-guru yang sudah lama berkhidmat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Zafirah binti Abdul Rashid dengan nombor metrik D202010947270. Berdasarkan wawancara insan guru profesional yang telah kami jalankan ke atas kedua-dua individu guru yang hebat dan berpengalaman hampir 30 tahun dalam bidang perguruan ini, daripada kedua-dua guru ini, satu daripadanya merupakan guru yang mengajar dalam subjek sains merangkap pengetua di sekolah SMK Kunak Jaya, Kunak Sabah. Ianya diberi nama sebagai Cikgu Encik Selamat bin Yusof. Dan seorang lagi cikgu bernama Cikgu Puan Hajah Norida bin Saidin merupakan guru cemerlang geografi yang mengajar di SMK Muazzam Shah Pahang. Refleksi diri daripada temu ramah yang kami jalankan, dapat saya simpulkan bahawa sebagai bakal yang akan bergelar guru, persediaan diri dari segi aspek penampilan diri, mental, rohani dan fizikal sangat penting untuk guru itu jika masuk ke alam persekolahan. Untuk penampilan diri, seorang guru itu perlu memakai pakaian kemas, rapi bagi mencerminkan diri kita ini sebagai guru yang profesional. Malah dalam aspek mental pula, seorang guru perlu mempunyai mental yang kuat untuk menghadapi kerenah dan cabaran terhadap persekitaran sekolah, murid-murid, tempat kerja dan seakatannya. Di samping itu, sebagai bakal guru, kita tidak boleh menolak tugas yang diberikan dan diamanahkan oleh pengetua jika disuruh walaupun bidang pekerjaan tersebut bukanlah bidang kemahiran atau kepakaran kita. Kita juga perlu dekatkan diri dengan guru-guru senior melalui beramah tamah, saling berkongsi pandangan dan pendapat antara satu sama lain. Dan sebagai bakal guru juga, kita perlu bersedia menerima perubahan sebarang suasana persekitaran. Perubahan yang dimaksudkan misalnya dalam aspek pembelajaran geografi sekarang, kerja lapangan kebanyakan dilakukan secara manual, digital dan lebih kepada aspek alam maya daripada murid perlu 100% ke kajian lapangan. Ini dapat dilihat melalui instrumen kajian yang digunakan oleh pelajar sekarang. Pelajar tersebut tidak perlu membuat
secara manual dengan mencari responden satu persatu untuk bertanyakan soalan. Mereka kini bebas untuk mengaplikasikan teknologi semasa dengan hanya menyebarkan soal sidik mereka melalui Google Form dalam platform digital alam maya. Perubahan masa dan teknologi digital ini sebagai bakal guru perlu dikuasai oleh guru muda untuk memudahkan diri kita dalam mengadaptasikan di sekolah nanti. Guru juga perlu cakna dengan perubahan semasa dalam aspek perubahan penggunaan teknik pembelajaran dalam bilik darjah untuk menghadapi onak dan duri perubahan mindset murid yang pelbagai ragam dan kerenah yang akan datang. Itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Adibah binti Abdul Halim memegang nombor matrik di 2020109425. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada dua orang guru yang telah kami wawancara, iaitu Cikgu Selamat bin Yusof selaku Guru Sains Merangkap Pengetua di SMK Kunak Jaya Sabah dan juga Cikgu Haja Norida binti Saidin selaku Guru Cemerlang Geografi di Sekolah Menengah Muazzam Shah Pahang. Kedua-dua guru ini telah berkecimpung dalam dunia pendidikan hampir 30 tahun. Daripada wawancara yang telah kami laksanakan, saya dapat membuat refleksi bahawa sesuatu bidang yang diceburi, terutamanya dalam bidang pendidikan, perlulah mempunyai dorongan yang menimbulkan minat untuk meneruskan sesuatu profession seperti Cikgu Selamat dan Cikgu Norida didorong oleh guru, kehendak ibu bapa dan juga keinginan menghasilkan satu paradigma yang menjadi lebih baik. Dalam menceburi bidang pendidikan juga, bakal guru dan guru seharusnya mempunyai satu sisi pandangan positif baik dari segi penampilan, perwatakan dan juga ciri-ciri kepribadian. Kerana ia menjadi satu pandangan pertama untuk berinteraksi bukan sahaja dengan anak-anak murid tetapi dengan masyarakat umum. Pada pandangan Cikgu Selamat dan Cikgu Norida begitu selari di mana penampilan dan perwatakan perlu seiring dengan profesion keguruan. Pada masa yang sama juga, kedua-dua guru bersependapat iaitu ciri yang perlu ada dalam diri seorang guru ialah pertama, menepati masa. Jangan pernah sesekali menangguh kerja. Yang kedua, bersedia hadapi cabaran. Dan yang ketiga, kesungguhan serta yakin dengan apa sahaja yang ditempuhi dalam dunia pendidikan. Hal ini kerana dalam dunia pendidikan sudah pasti tidak lari dengan pelbagai cabaran, terutamanya dalam menghadapi tekanan dari segi tekanan emosi dan juga mental. Dan dari situlah ketabahan dan pembinaan jati diri dapat dipupuk bagi meneruskan profesion keguruan secara profesional. Yang penting, apabila sudah melangkah ke dunia keguruan, perlulah menjadi idola kepada diri sendiri dan tiada istilah kembali semula atau berpatah balik, kerana ia telah menjadi satu amanah dan juga tanggungjawab hakiki kepada guru. Profesion keguruan juga perlu mempunyai satu paradigma yang lebih baik menjadikan seseorang guru itu lebih unggul. Pemupukan dari minat daripada awal iaitu jiwa keguruan perlu ditanam sebaik sahaja memegang gelaran bakal guru. Jangan pernah sesekali menolak sebarang kerja atau tugasan dan seharusnya kita perlu yakin dapat menyelesaikan tugasan yang diberi dengan baik. Pemantapan ilmu dari masa ke masa juga perlu diasah kerana dunia pendidikan juga mengalami perubahan, pemodenan yang lebih mantap seiring dengan kemajuan teknologi. Penguasaan inovasi dan pemantapan pembelajaran dan pemudahcaraan dalam pengajaran juga perlu diasah dari masa ke masa. Hal ini kerana kedua-dua guru bersetuju guru-guru baharu ini lebih bijak dalam membeli jiwa anak-anak murid. Akhir sekali, daripada wawancara kedua-dua guru hebat ini, saya dapati bahawa jangan pernah ada sifat malas dan seharusnya menanam sifat sentiasa bersemangat dalam apa jua keadaan dalam melaksanakan tugas. Praktikanlah amalan yang dipelajari di universiti bawa ke sekolah dan sentiasalah berusaha menjiwai sifat guru sama ada antara murid, guru-guru dan persekitaran sekolah. Ketahuilah bahawa profesion keguruan ialah profesion kedua yang mendapat kepercayaan daripada masyarakat selepas profesion kedoktoran. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Aini Najwa binti Muhammad Razib memegang nombor matrik di 2020 1094304.
Saya telah menjalani wawancara bersama dua orang guru profesional yang bernama Encik Selamat bin Yusuf yang mengajar subjek sains dan merangkap pengetua di SMK Kunak Jaya Sabah. Guru yang seterusnya ialah Puan Hajah Norida yang merupakan guru geografi dan merangkap sebagai penolong kanan co-kurikulum di SMK Muazzam Shah Pahang. Kedua-dua orang guru ini mempunyai pengalaman hampir 30 tahun dalam bidang perguruan dan mempunyai pelbagai pengalaman dalam mendidik anak bangsa dalam pendidikan. Hasil wawancara yang saya perolehi bersama dua orang guru berjaya iaitu Cikgu Selamat dan Cikgu Norida ialah dorongan dan semangat daripada ibu bapa menjadi faktor mereka menceburi bidang pendidikan dan berjaya menjadi guru cemerlang pada masa kini. Kecemerlangan mereka dalam bidang pendidikan telah melahirkan ramai anak didik yang berjaya pada pelbagai bidang. Seorang guru yang cemerlang perlu merangkumi pelbagai aspek iaitu cemerlang dari segi akademik, kepimpinan dan juga cemerlang dalam menguasai bidang yang diceburi. Sekiranya guru itu mengajar subjek geografi, guru perlu mengetahui ilmu yang mendalam berkaitan alam sekitar dan isu-isu yang berlaku. Guru yang cemerlang juga memerlukan ilmu yang mantap di mana seorang guru perlu sentiasa mencari ilmu yang baharu mengikut perubahan zaman. Seorang guru perlu mahir dalam bidang teknologi lebih daripada murid kerana teknologi banyak digunakan pada masa kini. Guru yang cemerlang juga mesti mengetahui cara dalam menangani suasana pembelajaran terkini kerana murid-murid pada zaman sekarang merupakan generasi alfa dan guru perlu melakukan pelbagai cara dalam memupuk minat mereka untuk belajar bersungguh-sungguh dan sentiasa bersemangat. Seterusnya, sifat profesional yang ada pada seorang guru berjaya ialah dari segi penampilan, adab dan pertuturan yang dipersembahkan bukan sahaja di sekolah, malah di luar sekolah juga. Penampilan guru mestilah kemas kerana kekemasan merupakan perkara utama yang akan dipandang. Seorang guru perlu menjaga adab ketika berada di sekolah. Adab tersebut ialah seperti menghormati rakan sekerja yang lain, menepati masa dan menerima segala tugasan yang diberikan tanpa ada alasan. Sifat profesional yang seterusnya ialah pertuturan. Guru perlulah positif dan mahir berkomunikasi bukan sahaja dengan murid, malah perlu berkomunikasi dengan rakan guru yang lain. Guru berkomunikasi dengan rakan sekerja yang lain untuk membincangkan mengenai murid dan menangani masalah yang berlaku di sekolah. Tambahan pula, sifat guru yang tidak patut diamalkan ialah yang pertama, tidak bergaul dan tidak bertanya kepada guru-guru yang telah berkhidmat lama di sekolah itu. Guru perlu mewujudkan suasana yang mesra bersama guru yang lain supaya dapat berkongsi pengalaman dan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan. Yang kedua, guru tidak boleh menolak tugasan yang diberikan kerana tugasan itu merupakan tanggungjawab dan amanah yang perlu dilaksanakan sehingga selesai. Guru tidak boleh memberi alasan tidak tahu untuk membuat tugasan tersebut kerana boleh merujuk dan meminta tunjuk ajar daripada pengetua dan guru pentadbir yang lain bagi melaksanakan tugasan itu. Yang ketiga, sifat guru yang tidak patut diamalkan ialah guru tidak boleh mempunyai sifat pilih kasih kepada murid. Seorang guru mesti mesra dengan semua murid bagi memastikan murid selesa dan tidak berasa diabaikan. Itu sahaja hasil wawancara dan refleksi yang saya dapat simpulkan. Sekian, terima kasih.